Hutan Pelajaran Air Hitam Dalam merupakan sebuah hutan paya air tawar yang terletak di daerah seberang perai utara Pulau Pinang. Hutan ini berkeluasan 11 hektar serta bersempadan dengan dua buah sungai iaitu Sungai Kereh dan Sungai Air Hitam. Sungai Kereh yang mengalir membentuk landskap paya nipah di Taman Pelajaran Air Hitam Dalam. Hutan Pelajaran Air Hitam Dalam dibahagikan kepada zon yang berdasarkan spesies dominannya iaitu nipah, putat, ara jejawi dan malabera. Hutan ini menjadi tumpuan para pelancong dari dalam dan luar negara, terutamanya penggemar burung, kerana kawasan ini merupakan habitat pelbagai spesies burung dan juga tempat persinggahan burung hijrah. Terdapat lebih daripada 150 jenis spesies burung telah ditemui di hutan ini dan biasanya mereka bermigrasi pada bulan Oktober hingga Jun pada setiap tahun. Bagi memudahkan para pengunjung untuk menikmati alam sambil membuat pemerhatian terhadap spesies-spesies flora dan fauna di sini, jambatan gantung sepanjang 210 meter telah dibina. Selain itu juga, pelantar berjalan kaki sepanjang 1000 meter turut dibina serta pondok-pondok rehat dan sebagainya bagi memudahkan pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Fatim Alia binti Muhammad Nur. Pada hari ini kita berada di Hutan Pelajaran Air Hitam untuk menjalankan sebuah dokumentari tentang kepelbagaian spesies flora dan fauna yang terdapat di kawasan ini. Antara spesies tumbuhan yang terdapat di kawasan ini adalah pokok nipah. Pokok nipah atau nama saintifiknya ialah Nipah fructicans merupakan sejenis tumbuhan yang banyak terdapat di hutan negara-negara ASEAN termasuklah di Malaysia. Pokok nipah merupakan satu-satunya pokok palma dari keluarga Aracaceae yang juga disifatkan sebagai pokok bakau dan satu-satunya spesies dalam genus nipah yang tumbuh di kawasan berair. Pokok nipah juga boleh dijumpai di kawasan-kawasan lain di selatan Asia dan utara Australia. Nipah adalah sejenis tumbuhan palma yang tumbuh di kawasan persisiran sungai yang mudah dilimpahi air pasang yang sering bertemu dengan air tawar, di mana keadaan kemasinannya adalah rendah. Ia juga merupakan pokok yang mudah dijumpai di tebing sungai dengan saiz pokoknya yang bersaiz sederhana besar secara semula jadi. Mari kita lihat struktur pokok nipah. Pokok nipah tumbuh menegak di tanah di mana ia akan membentuk perdu yang terendam oleh lumpur. Hanya roset daunnya yang muncul di atas tanah sehingga pokok nipah dilihat seolah-olah tidak berbatang. Dari pelepahnya, muncul daun-daun majmuk menajam di hujungnya, menegak atau hampir tegak, memanjang hingga 9 meter panjangnya di atas tanah. Warnanya juga akan bertukar dari hijau ke coklat seperti daun kelapa. Dari segi jumlah anak daun mencapai 25 hingga 100 helai pada batang pokok. Akar serabutnya dapat mencapai panjang 13 meter ke dalam tanah. Sistem perakaran pokok nipah ini hanya terletak dalam lumpur di mana yang sifatnya tidak kukuh juga membolehkan rumpun nipah dapat dihanyutkan oleh air sampai ke laut. Batang nipah terendam oleh lumpur di mana hanya daunnya yang muncul di atas tanah. Pokok nipah dewasa akan mengeluarkan manyang dan berbuah di mana ia boleh dimakan. Mari kita perhatikan struktur bunga dan buah nipah. Panjang tangkai bunga antara 1 hingga 15 meter. Bunganya berwarna kuning. Warna bunga akan berubah secara berperingkat iaitu dari hijau ke coklat, manakala kulit buahnya berkilat dan keras. Dalam satu tandan,
Buahnya dapat mencapai antara 30 hingga 50 butir. Kedudukan butir ini rapat-rapat antara satu sama lain dan membentuk kumpulan buah bundar. Baiklah, di sini kita dapat lihat ada serangga berterbangan mengelilingi bunga nipah. Serangga tersebut adalah kelulut. Proses pendembungaan bunga nipah biasanya dipercepatkan lagi dengan adanya serangga kelulut. Serangga ini akan mendekati bunga jantan yang mempunyai bunga sebelum pergi ke bunga betina. Hasilnya, putik buah akan mula kelihatan pada tandan bunga. Di hutan pelajaran air hitam dalam, jenis pokok putat yang tumbuh subur di kawasan ini adalah pokok putat kampung atau nama saintifiknya ialah Barringtonia racemosa. Pokok ini tumbuh di kawasan yang lembap atau tebing sungai secara semula jadi. Ianya juga berfungsi sebagai tumbuhan penahan hakisan. Ekosistem yang wujud di kawasan tumbuhan ini membantu untuk hidupan seperti ikan, udang, siput dan sebagainya untuk membiak. Pokok ini mampu tumbuh sehingga 20 hingga 20 meter dengan dahan merimbun dan pokok menegak. Daun putat berbentuk lonjong, panjang dan agak tebal di mana tepinya bergerigi kecil dan berwarna merah keungguan semasa muda, kemudian bertukar kepada hijau apabila ianya matang. Pucuk putat yang muda dan lembut akan dijadikan ulam oleh penduduk kampung. Pucuk putat mempunyai rasa masam, kelat dan lemak yang mempunyai pelbagai khasiat kepada manusia, misalnya untuk merawat cacar air. Selain pokok nipah dan juga pokok putat, pokok malabera juga merupakan pokok yang tumbuh secara dominan di kawasan hutan pelajaran air hitam dalam. Nama saintifik pokok malabera ialah Facklia crenulata dari keluarga Gentianaceae. Pokok malabera adalah sejenis pokok hutan hujan asli. Pokok ini merupakan pokok bersaiz sederhana yang mampu tumbuh sehingga 25 meter tinggi dan 50 cm diameter. Kulitnya berwarna kelabu pudar ke kelabu gelap dengan permukaan yang fisur. Daunnya berbentuk bujur dan lebar, berukuran lebih kurang 30 cm panjang dan 20 cm lebar. Daunnya tebal dan berisi seperti daun kubis, dengan sisi daunnya bergigi dan mempunyai sebatang daun tambahan berbentuk telinga di dasar daunnya. Bunganya tumbuh berkelompok, berbentuk piramid di bahagian hujung pokok. Ianya berwarna kuning pudar ke krim, berbentuk corong dengan stamen yang tidak menonjol dan enter berbentuk bujur memanjang. Buahnya berwarna hijau, berbentuk eliptik dengan banyak biji yang kecil, berbentuk poligon di dalamnya. Buah-buah pokok ini sering digunakan sebagai pelekat, sementara kayunya digunakan untuk pembinaan sederhana dan berat seperti pembuatan rumah, jambatan dan teduhan, pondok, hiasan dalaman dan sebagainya. Seterusnya ialah pokok ara jejawi atau nama saintifiknya ialah Ficus microcapra, adalah dari kumpulan genus Ficus iaitu subgenus Urostigma. Tumbuhan ini adalah subgenus kebanyakan spesies pokok ara tropika dengan sifat pertumbuhan yang pelik. Akarnya melilit turun dari batang pokok hos mencari tanah di bawah. Apabila ia mencecah tanah, akar pokok ara dengan cepat membesar dan mempulur. Satu lagi ciri-ciri luar biasa bagi pokok ara jejawi adalah keupayaannya menghasilkan akar udara atau adventitious root dari dahannya. Ciri-ciri akar udara adalah keluar daripada dahan dan berjuntai turun ke bawah sehingga panjangnya mencecah tanah, menjadikan batang utama pokok tersebut tidak kelihatan lagi. Buah ara mengandungi bahan antioksida yang sesuai mampu meningkatkan kadar antioksidan pada mereka yang mengambilnya, terutamanya binatang ternakan. Pokok ara juga mempunyai kandungan bahan serabut iaitu fiber yang agak banyak berbanding buah-buahan yang lain, sama ada ia telah dikeringkan ataupun buah segar. Selain kepelbagaian spesies flora yang hidup subur,
Kepelbagaian spesies hidupan fauna juga turut mendiami kawasan hutan pelajaran air hitam dalam. Misalnya kera atau long-tail makar. Nama saintifiknya ialah Macaca fascicularis. Kera terdapat di seluruh Malaysia termasuk di kawasan hutan bakau, paya air tawar, ladang, pinggiran bandar dan desa. Ia dapat dikenal pasti dengan panjang ekornya dan warnanya seakan-akan kelabu coklat atau coklat kemerahan dan umumnya kera berjalan dengan keempat kakinya. Ia mempunyai perangai yang agresif dan bising. Mereka hidup berkelompok dalam lingkungan 40 ekor sekumpulan. Kadangkala, kera ini turun dari pokok dan menggali lumpur untuk mendapatkan ketam kecil sebagai makanan. Selain itu, mereka juga turut memakan buah-buahan, daun, mamalia kecil dan burung, kerang serta sisa-sisa makanan manusia. Hutan pelajaran air hitam dalam merupakan habitat yang penting bagi spesies burung untuk mendapatkan makanan serta tempat untuk membiak. Antara spesies bangau yang direkodkan di hutan ini adalah burung bangau upih yang berwarna putih atau kelabu pucat dengan kepaknya berwarna hitam. Ianya dikenal pasti berasal dari negara di benua Asia Selatan seperti Bangladesh, Sri Lanka dan India. Keadaan cuaca panas melampau atau banjir melanda hingga menjejaskan sumber makanan burung ini di negara asal dikenal pasti sebagai faktor utama ianya berhijrah ke negara ini. Kawasan lembap yang berpaya dan sawah padi adalah lokasi tumpuan burung ini yang kebiasaannya tiba di negara ini sekitar Mac hingga Jun pada setiap tahun. Pulau Pinang bukanlah satu-satunya negeri yang menjadi pilihan migrasi burung tersebut. Sebaliknya Kedah, Perlis, Selangor, Melaka dan Johor turut pernah merekodkan kehadiran burung berkenaan. Burung upih hanya akan berada di negeri ini sehingga 3 minggu, bergantung pada keadaan cuaca dan sumber makanan. Fauna yang seterusnya ialah kumbang. Kumbang busuk coklat atau brown marmorated stick bug adalah serangga dalam keluarga Pentatomidae yang berasal dari China, Jepun, Korea dan Taiwan. Kumbang busuk yang dewasa berukuran kira-kira 1.7 cm dan bahagian atasnya berbentuk seperti perisai heraldik. Mereka biasanya berwarna coklat gelap jika dilihat dari atas, dengan bahagian bawah berwarna coklat putih berkrim. Pewarnaan individu mungkin berbeza-beza, ada yang berwarna merah seperti ini, kelabu, coklat muda, tembaga atau hitam. Istilah marmorated bermaksud variasi yang merujuk kepada tanda-tanda yang unik untuk spesies ini. Kumbang ini biasanya akan mengeluarkan bau busuk sebagai mekanisme pertahanannya dari dimakan oleh burung dan ianya juga merupakan serangga perosak tanaman. Setakat ini sahaja perkongsian saya tentang kepelbagaian spesies flora dan fauna yang terdapat di hutan pelajaran air hitam dalam. Sekian, terima kasih.